Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam bab 4. Untuk kali ini kita akan bincangkan topik 4.5 kawalan elektrik. Pertama sekali kita pergi kepada subtopik 4.5.1 konsep sistem kawalan elektrik. Konsep sistem kawalan. Kawalan elektrik merupakan set komponen yang melaras atau mengawal kerja alatan elektrik yang lain berdasarkan aturan kerja yang telah ditentukan terlebih dahulu. Salah satu alatan elektrik yang lazim memerlukan kawalan khusus ialah motor elektrik. Sebagai contoh, apabila sebuah motor arus ulang-alik dihidupkan daripada satu bekalan voltan penuh, motor tersebut akan menyebabkan penggunaan arus yang tinggi, antara 2 hingga 6 kali ganda secara mengejut. Ini boleh menyebabkan kerosakan terhadap alat atau mesin kawalan motor selain mengganggu talian bekalan elektrik. Situasi ini juga boleh menjejaskan fungsi motor-motor lain yang menggunakan talian bekalan elektrik yang sama. Dalam bahagian ini, kawalan elektrik yang dimaksudkan ialah kawalan elektromagnet yang menggunakan komponen elektromekanikal. Komponen litar kawalan elektrik. Semua komponen di dalam litar kawalan elektrik terbahagi kepada 2, iaitu alat kawalan utama dan alat pandu. Alat kawalan utama berfungsi menyambung talian kepada beban. Talian tu bekalan elektrik lah. Beban itu ialah peralatan. Alat pandu ialah komponen-komponen yang digunakan untuk mengawal atau mengatur alat kawalan utama. Berikut ialah komponen-komponen penting yang digunakan dalam kawalan elektrik. Baik, kita akan lihat satu persatu komponen litar kawalan elektrik ini. Yang pertama ialah pemutus litar miniatur. Yang kedua, geganti beban lampau. Ketiga, geganti kawalan. Keempat, sesentuh. Kelima, sesentuh tambahan. Keenam, pemasa. Ketujuh, Swiss. Ke-8, Swiss punat tekan. Dan yang terakhir ialah lampu penunjuk. Baik, kita tengok dulu komponen yang pertama, iaitu pemutus litar miniatur. Pemutus litar miniatur PLM adalah sejenis alat pelindung yang sama fungsi dengan fuse yang digunakan dalam litar kawalan motor. Ia berfungsi untuk memutuskan bekalan secara automatik apabila berlaku lebihan arus. PLM selalunya adalah untuk kegunaan 1 fasa dan 3 fasa, dan ia mempunyai kadar arus yang berbeza-beza. Contohnya 6 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 32 ampere dan sebagainya. PLM menggunakan prinsip medan magnet di mana terdapat gelung bersiri dengan litar utama yang menarik bahagian pelantik untuk memutuskan litar apabila arus melebihi tahap tertentu yang telah dihadkan untuk sesebuah PLM. Baik, kita tengok gambar foto dekat bawah ni. Gambar foto 4.14 iaitu pemutus litar miniatur, dan juga gambar foto 4.15 binaan dalaman PLM. Ni kalau kita tengok bahagian dalam ni, kita nampak dekat situ ada gelung. Ada gelung yang disebut tadi. Ni dia gelung tu. Baik, kita lihat pula komponen yang kedua, iaitu
geganti beban lampau. Komponen ini merupakan komponen keselamatan yang berfungsi secara automatik untuk melindungi beban iaitu motor daripada rosak apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Biasanya, geganti beban lampau akan disambungkan secara siri dengan motor dan arus beban akan mengalir melalui geganti beban lampau dan terus ke motor. Di dalam komponen ini terdapat dua logam yang mempunyai pengembangan panas yang berbeza. Apabila arus yang berlebihan melaluinya, ia akan menyebabkan logam mengembang dan menolak bar. Seterusnya menolak anchor. Dengan itu, sentuhan biasa tertutup akan terbuka dan motor akan berhenti beroperasi. Baik, kita tengok di sebelah tu gambar foto 4.16 ialah geganti beban lampau. Di bawah tu rajah 4.35 tu ialah kendalian geganti beban lampau apabila berlaku arus berlebihan. Baik, dalam tadi penerangan tadi ada disebutkan plat dui logam. Plat dui logam tu ni dia. Ini ialah plat dui logam yang telah dililit dengan elemen pemanas. Plat dui logam ni ialah logam yang terdiri daripada logam-logam, dua jenis logam yang berbeza dicantumkan. Dicantum, bukan dicampur. Kalau dicampur dia blend sekali macam tu, dia jadi lain. Ni dua jenis logam dicantumkan. Dicantumkan apabila cantum logam ni, dua logam yang berlainan ni, dia mempunyai kadar pengembangan yang berbeza apabila dipanaskan. Jadi apabila dua plat logam yang mempunyai kadar pengembangan yang berbeza dipanaskan, dia akan mengembang ataupun memanjang pada kadar yang berlainan, yang menyebabkan plat dui logam ni akan membengkok. Seperti gambar rajah di sebelah tu yang selepas, sebelum dan selepas, di mana logam ni apabila panas dia membengkok. Apabila dia membengkok, kalau kita tengok dalam rajah ni, bahagian ni, apabila dia membengkok, dia akan menolak anchor ni. Dia akan menolak anchor ni ke sana. Dan menolak ni. Bila tolak, ini akan bergerak ke sana. Bergerak ke sana. Dan sentuhan biasa ni akan terbuka. Akan terbuka. Menyebabkan bekalan elektrik terputus. Ini yang sebelumnya. Ini tertutup. Kemudian ini akan terbuka apabila ditolak. Disebabkan oleh pembengkokan oleh plat dui logam. Apabila ada beban berlebihan, beban lampau tadi, maka pemanasan akan menjadi berlebihan. Pemanasan yang berlebihan ni akan menyebabkan plat dui logam tu bengkok, ya. Seterusnya kita lihat pula komponen yang ketiga, iaitu geganti kawalan. Geganti kawalan ialah sesentuh atau switch yang dikendali oleh elektromagnet. Ia hanya digunakan atau dipasang pada litar kawalan sahaja. Dekat sebelah tu kalau kita tengok, ialah gambar geganti kawalan. Foto 4.17. Komponen yang keempat ialah penyentuh. Penyentuh adalah merupakan bahagian pembawa arus yang terdekat kepada kelengkapan litar kawalan motor apabila penyentuh tertutup. Ia merupakan sejenis switch yang dikendalikan secara automatik dengan bantuan kuasa elektromagnet. Penyentuh ini berfungsi sebagai pengasing atau perantaraan di antara litar kawalan dengan beban, di mana ia membenarkan atau menghentikan bekalan kuasa ke
motor. Penyentuh membenarkan arus mengalir apabila bekalan kuasa dibekalkan ke gegelung penyentuh dan menyebabkan elektromagnetik terhasil dan menghentikan pengaliran arus apabila bekalan kuasa ke gegelung terputus. Penyentuh terbahagi kepada dua, iaitu sesentuh lazim terbuka. Sesentuh ini akan terbuka semasa penyentuh belum bertenaga. Pada kedudukan ini, arus tidak akan mengalir di dalam litar. B. Sesentuh lazim tertutup. Sesentuh ini akan tertutup semasa penyentuh belum bertenaga. Arus akan mengalir dan akan berhenti apabila penyentuh sudah bertenaga. Baik. Kalau kita tengok pada rajah di bawah ni, gambar foto 4.18 tu, 4.18 ialah gambar foto penyentuh. Sementara di sebelah dia, di sebelah tu ialah gambar rajah keratan rentas bagi sebuah penyentuh. Penyentuh ni dalam satu komponen dia ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Yang bahagian bawah ni, ini lazim terbuka. Yang di bahagian atas ni ialah lazim tertutup. Lazim tertutup. Kita boleh sambung dekat mana yang kita nak guna. Sama ada kita nak guna bahagian lazim terbuka ataupun lazim tertutup. Suis lazim tertutup dengan suis lazim terbuka. Sebab apa? Penyentuh ini ialah suis. Suis yang dikawal secara elektromagnet.